Itu hari ini kita akan berkongsi, kita akan bercerita mengenai persediaan untuk memasuki off-road. Betul position kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Umar bin Zainal atau dikenali dengan nama Abang Om. Untuk fizikal, kita kena tengok kepada pertama kenderaan, dua kos, ketiga ke mana arah kita nak pergi. Untuk mental pula ialah kita kena buat persediaan daripada tenaga dan juga masa. Untuk kali ini kita akan bercerita mengenai kenderaan yang digunakan untuk ke off-road. Kenderaan yang untuk kita ke off-road sebenarnya terpulang pada selera masing-masing, terpulang pada cita rasa masing-masing. Kalau mampu nak beli yang agak mahal, silakan. Kalau tak mampu pakai apa yang ada pun silakan. Tak ada siapa menghalang sebab kereta kita selera kita. Saya dulu mula dengan LO49, mencuba tapi masa tu tak reti main off-road. Lepas tu bila saya pakai kenderaan Pajero 4M40, saya ada buat kerja membersihkan transmission line di TNB yang mana ada tempat-tempatnya memang agak mencabar, dan barulah saya tahu macam mana nak menggunakan sistem 4L dengan 4H ini. Kemudian apabila saya aktif off-road, saya pakai Defender, Land Rover Defender 90, yang itulah saya bawa ke off-road selama hampir 5 tahun. Dan daripada light off-road ke medium off-road, dan daripada medium tersebut kadang-kadang bertukar kepada hardcore, di mana rekod paling teruk atau rekod paling lama pemanduan adalah off-road selama 14 jam. Bermula daripada Gua Musang, Balai Polis Gua Musang 10 pagi sampai ke pos Bihai pukul 2 pagi kerana jalan yang agak teruk. Kalau kita tengok dalam grup-grup lain, ada yang sampai 24 jam pun ada. Dan hardcore ni pula, kalau yang paling ekstrim diceritakan pada saya tak pernah sampai, tapi diceritakan pada saya adalah Anak Endau. Anak Endau ni perjalanan pergi 3 hari ke 4 hari, tidur merata-rata, dan balik pun 3 ke 4 hari mengikut keadaan cuaca pada masa tu. Jadi Anak Endau ni dalam kategori di Malaysia, Anak Endau dipanggil The King of Hardcore. Maknanya siapa yang dah sampai ke Anak Endau, dia dah khatam. Saya tak khatam lagi, saya tak sampai lagi sebab tak mampu dengan keadaan masa dan ketika. Kerana itulah saya sebut pasal mental. Mental ini ialah masa. Kalau kita boleh menghabiskan masa selama seminggu atau 2 minggu untuk
ke anak endau, silakan. Lagi satu, mentalnya lah tenaga, di mana apa yang berlaku di dalam, hub pecah ke, axle pecah, ganti tayar apa semua, kita kena lalui. Nak tak nak kita kena lalui. Bawa kereta masuk, bawa kereta keluar. Macam mana rupa kereta keluar tu, itu jangan tanya. Kita boleh tengok dalam mana-mana video anak endau, macam mana rupa keadaan anak endau. Itu anak endau. Dan yang paling ekstrim, yang paling hampir adalah batang C di Semenyih. Itu pun banyak kereta yang patah riuk. Di Kedah kita ada latar cermin pun banyak yang pergi patah riuk, ada yang terbalik. Jadi dari segi mental, inilah benda yang kita kena fikirkan. Dan juga dari segi kos, kerana kos yang diambil ke sebelum pergi dan ketika balik kena dipikirkan, mampu atau tak mampu. Jadi untuk bermain off-road ni, tepuk dada, tanya poket. Jangan tanya selera. Ikut selera memang semua nak, tapi tanya poket kita. Kalau kita berkemampuan, silakan, tidak siapa nak menghalang. Dan terlebih dulu, saya ingin beritahu, ikutlah undang-undang, di mana kalau kita nak masuk ke kawasan tanah kerajaan, reserve tanah kerajaan, mohonlah permit. Sebab permit tu tak mahal sebenarnya, RM10 saja. Tak perlulah kita ikut macam pelombong haram, pemburu haram. Dan kita jangan samakan kita dengan yang haram-haram ni. Kita masuk, mohonlah permit di mana-mana pejabat tanah kerajaan. Simple saja nak mengisi borang, RM10. Dalam seminggu kita akan dapat keputusan, insya-Allah. Jadi jumpa lagi di masa akan datang untuk perkongsian yang lain mengenai off-road. Terima kasih kerana menonton.